kelas kita ni menyambung bacaan kita pada kitab Talbis Iblis. Alhamdulillah, malam ni kita akan masuk ke dalam bab yang ke-11. Bab yang ke-11, talbis iblis terhadap orang taat dengan sesuatu yang menyerupai karamah. Okey. Talbis iblis ala al-mutadayyinina bima yushbihul karamat. Iblis menipu orang taat dengan sesuatu yang menyerupai karamah. Cerita karamah ni apa? Nanti kita sebut. Jumpa belakang bab tu. Bab yang ke-11. Ada. Hak buku sama dengan cetakan saya ni tak ada masalah lah. Hak cetakan lain kena cari sikit. Bab yang ke-11. Hafal lagi tak ada masalah. Baik. Kita sambung Pada bab sebelumnya kami telah menjelaskan bahawa iblis mampu menguasai manusia sesuai dengan kadar keilmuan manusia itu sendiri. Makin sedikitnya ilmu seseorang, maka makin besar peluang iblis menguasai dirinya. Betul lah kan? Makin tak ada ilmu, makin besar peluang iblis untuk tipu. Pasal apa? Sebab dia tak tahu. Lagi orang tu jahil, lagi mudah untuk ditipu oleh iblis. Sebaliknya, makin banyak ilmu seseorang, makin kecil peluang iblis untuk menguasai dirinya. Okey? Jadi kita dah baca sebelum daripada ni juga betapa iblis kadang-kadang mengelabui manusia yang orang panggil suka beramal dengan meninggalkan ilmu. Sebab apa dia kata? Maksud daripada ilmu adalah beramal. Jadi selama dia dah sampai kepada tujuan, tak perlu lagi duk fikir tentang jalan. Ilmu ni jalan untuk beramal. Betul tak? Kita belajar, tujuan apa kita belajar? Nak beramal dengan ilmu. Tapi dia kata kalau dah beramal, maka tak perlu lagi kepada ilmu. Akhir sekali dia sibuk dengan zikir, sibuk dengan ni. Tapi dia tak belajar dengan ilmu. Jadi, bila iblis berjaya mentalbiskan seseorang taat dengan perkara itu, natijahnya orang ni sedikit ilmu dia tapi banyak amalannya. Tapi dalam keadaan sedikit ilmu itulah iblis mempunyai peluang yang sangat besar untuk menipu mereka. Jazakallah khair. Baik. Beberapa manusia melihat cahaya atau sinar di langit. Apabila itu terjadi pada bulan Ramadan, dia mengatakan, aku dapat atau aku melihat malam Lailatul Qadar. Kalau bukan pada bulan Ramadan, dia kata pintu-pintu langit dibukakan untukku. Terkadang apa yang seseorang cari dapat dia peroleh. Sampai-sampai orang ini mengira hal itu sebagai karamah. Padahal mungkin yang demikian merupakan satu kebetulan, satu ujian, bahkan tipu daya iblis. Sungguh orang yang berakal tidak merasa tenang terhadap hal-hal demikian, sekalipun benar-benar karamah. Dinukil dari Malik bin Dinar dan Habib bin Al-Ajami bahawasanya keduanya berkata syaitan mempermainkan para qari seperti anak-anak bermain buah jauz.
Jadi budak-budak dok main, orang panggil macam kita guli lah. Baling situ, baling sana. Maka syaitan ni mempermainkan para qari, dia kata, seperti mana budak-budak dok main. Sebelum kita baca cerita tentang kisah aneh tentang karamah, saya nak dahulukan malam ni kuliah kita dengan mukaddimah apakah itu karamah dan apa manhaj sebenar para ulama ahli sunnah berkaitan dengan karamah. Baik, karamah ni apa dia? Karamah ni benda-benda yang pelik. Benda yang berlaku di luar daripada adat kebiasaan. Asal daripada kalimah karim atau karam. Disebut sebagai kemuliaan. Karim tu kemuliaan kan? Maka benda pelik tu dianggap satu kemuliaan yang Allah bagi kepada orang soleh. Dia lebih kurang macam mukjizat kepada Nabi, tapi kita tak bagi mukjizat kerana mukjizat ni hanya berlaku pada Nabi. Tapi dipanggil sebagai karamah. Okey, dipanggil sebagai karamah. Perkara-perkara istimewa yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada hamba-hambanya. Dan biasanya karamah dikaitkan dengan wali. Orang-orang saleh, okey, dan dianggap bila berlaku karamah maka mereka dianggap wali. Karena itu satu fitnah berlaku, iaitu apabila orang mula menilai wali-wali dengan karamah yang berlaku. Okey, orang menilai wali dengan karamah yang berlaku. Sedangkan di sisi para ulama, untuk menilai seorang wali bukan dikira dengan karamah. Ada je orang wali, orang yang saleh tidak memiliki karamah. Dan ada juga orang yang saleh memiliki karamah. Itulah yang disebut oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Sekiranya kamu melihat ada orang tu terbang di langit. Kalau kamu tengok orang itu terbang di langit sekalipun, maka janganlah kamu cepat-cepat untuk mengatakan dia ni seorang wali, sehinggalah kamu membandingkan dia dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Baru kita tahu dia ni betul ataupun tidak. Jadi kita akan baca apa yang disebut oleh sebahagian ulama berkaitan dengan karamah. Jadi di sisi ahli sunnah, di sisi ahli sunnah, wali ni ialah orang yang taat kepada Allah dan juga Rasul, yang berada di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah. Mereka menghimpunkan ilmu, ma'rifah, islah dan juga taqwa. Mereka orang berilmu, mereka memiliki ma'rifah pengetahuan, mereka mengislahkan, memperbaiki diri, dan mereka orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ciri-ciri dia. Okay? Jadi mesti dibandingkan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Sehingga Al-Imam Syafi'i, dia kata apa? Lau ra'aitum rajulan yatiru fil hawa aw yamshi 'alal ma' la taqbalu minhu da'wal wilayah hatta ta'radu a'malahu 'alal kitabi was sunnah. Apabila kamu melihat, kalau kamu melihat seorang lelaki terbang di udara atau berjalan di atas air, janganlah kamu katakan atau jangan kamu terima dakwal wilayah, dakwaan kewalian. Oh, dia ni wali ni pasal dia boleh terbang di udara. Dia ni wali ni pasal
dia boleh berjalan di atas air. Kita suka dengar cerita pelik. Bila dapat benda pelik, kita kata dia wali. Imam Syafi'i kata, kalau kamu tengok orang terbang di udara atau berjalan di atas air, jangan kamu terima dakwaan kewalian itu sehingga kamu bandingkan amalan si fulan itu dengan Quran dan juga sunnah. Itu kata Al-Imam Syafi'i. Bal qad la tudhiru tilkal umur ala aidi kathirin min awliya'ir rahman li'annaha laysat min sun'il awliya. Bahkan boleh jadi perkara-perkara pelik itu kebanyakannya tidak berlaku kepada para wali-wali Allah, kerana mereka bukan memiliki karamah itu. Sebaliknya karamah itu dikurniakan oleh Allah apabila Allah berkehendak sahaja. Bukanlah setiap kali dia nak buat, dia buat jadi. Dia buat jadi, buat jadi. Kalau buat setiap kali buat jadi itu, kita kena hati-hati. Okay? Nabi Musa AS, walaupun dia pegang tongkat dia, hebat tongkat dia, tapi kebanyakan waktu dia buat untuk ketuk-ketuk daun kayu untuk makanan kambing dia. Bukanlah setiap kali dia pergi tu campur tongkat dia jadi ular. Ambil ni campur tongkat tu jadi ular. Dia ambil tongkat tu, mu tahu tak tongkat aku ni. Setiap kali aku campur jadi ular. Tak. Waktu duduk di depan Laut Merah, dia pun tak tahu apa nak jadi. Bila kaum dia kata habislah kami, dia kata qala inna ma'iya rabbi sayahdin. Jangan bimbang, Tuhanku bersamaku, dia akan bagi tahu aku apa yang nak buat. Lalu bila Allah Ta'ala kata suruh pukul laut, barulah dia pukul, terbelah laut dengan mukjizat yang Allah Ta'ala bagi. Itu pada Nabi Musa. Mukjizat pun bukan setiap waktu Nabi nak, dia akan dapat. Tidak. Bila Allah berkehendak, barulah Allah. Jadi karamah pun lagi level dia lagi bawah daripada mukjizat. Dia tidak dimiliki oleh wali. Bukan setiap kali dia nak, jadi. Sebaliknya dia adalah satu perkara yang Allah Ta'ala berikan kepada hamba-hambanya. Wa bil jumlah fa inna man ruziqal fiqhu fid din yudriku tamaman anna babal wilayah awsa'u mimma yadhunnuhu kathirun minal awam. Secara jumlahnya, secara umum, siapa yang faham tentang agama ini, dia akan tahu sebenar-benarnya bahawa bab kewalian ini lebih luas daripada apa yang difahami oleh orang awam. Orang awam bila tengok wali, mesti dia nak tengok benda apa pelik. Tengok orang gila tu, oh wali tu orang gila. Tak sembahyang pun dia boleh kata wali, pasal dia nak tengok benda pelik. Sedangkan di sisi kita, awliya ni, wali ni, orang yang taat. Sebab tu dalam Quran, Allah Subhanahu Wa Taala menamakan wali ni ada dua kategori. Memanglah Nabi SAW mengisbatkan dalam hadis, memang siapa yang memusuhi wali Allah, Allah isytiharkan dia dengan perang. Man ada li waliyan faqad adzantuhu bil harb. Kata Allah, siapa yang memusuhi waliku, maka aku isytiharkan perang. Tapi dalam ayat Quran juga Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan tentang wujudnya wali-wali syaitan. Jadi sebab itu wali ni ada dua. Pertama wali Allah, yang kedua wali syaitan. Okey? Wali Allah ialah orang yang taat kepada Allah, mengikut perintah Allah di atas petunjuk daripada Allah. Wali syaitan pula orang yang mengikut petunjuk syaitan dan mengingkari apa yang diperintahkan oleh Allah. Baik. Jadi pertama disebut, kedua-dua ni mereka boleh memiliki perkara yang, maknanya kita kata wali ni secara umum orang yang bertakwa kepada Allah. Benda pelik tu satu juzuk saja daripada tanda-tanda kewalian. Tetapi yang pelik ni
masih lagi belum pasti tanda kewalian, kerana benda pelik ni juga boleh berlaku kepada wali-wali syaitan. Okay. Sebab tu Imam Syafi'i kata ayat tadi. Baik, tiba-tiba berlaku benda pelik pada wali-wali syaitan. Kenapa boleh berlaku? Bapa Allah Ta'ala izinkan perkara tu berlaku. Tahu macam mana dia boleh berlaku benda pelik kepada wali-wali syaitan? Dia tak semayang. Dia isap rokok. Tak pakai baju. Tak tutup aurat. Tapi orang panggil wali. Kemudian tiba-tiba berlaku karamah pula pada pandangan mereka. Lagilah orang tu sanjung dia. Tapi kenapa perkara tu boleh berlaku? Okey. Keadaan pertama berlaku ialah kerana pertama Allah Subhanahu Wa Taala menginginkan istidraj untuk mereka. Pernah dengar kalimah istidraj? Allah bagi kepada mereka apa yang mereka inginkan sebagai satu fitnah sehingga mereka ni tenggelam dalam kesesatan. Istidraj dipanggil. Yang kemudian yang kedua boleh berlaku juga satu lagi kategori bukan istidraj. Dia berlaku pelik tetapi dia berlaku secara sihir. Dia bukan wali, dia Tok Bomo, tapi orang panggil wali. Sebab tu boleh jadi sebab memang dia Tok Bomo. Tok Bomo yang merupakan ahli sihir. Okey. Jadi sebenarnya dia berlaku bukan sebab karamah tetapi berlaku dengan ilmu sihir. Wa qad athbatat tajrubah anna kathiran minad dajjalin maharatun fi sihir. Telah terbukti ramai daripada kalangan pendusta-pendusta termasuklah pendusta agama ini mahir dengan ilmu sihir. Sebahagiannya menyihir mata-mata manusia sehingga dinampakkan mereka melakukan perkara-perkara pelik, perkara-perkara aneh sehingga menyebabkan manusia mengikuti mereka. Okay? Itu disebut dua sudut. Maknanya tak mustahil benda pelik boleh berlaku kepada pengikut-pengikut syaitan. Adapun karamah, kalau wali syaitan, kita panggil benda pelik sebab dua perkara tadi. Tapi kalau wali Allah boleh tak berlaku? Jawapan dia, memang boleh pun. Kita tidak menolak adanya karamah. Tapi untuk menilai semua benda pelik yang berlaku sebagai karamah, itu bukan manhaj ahli sunnah. Sebagaimana Imam Syafi'i kata tadi, bandingkan amalannya dengan Quran dan sunnah, untuk kita pastikan dia tu ulama ataupun wali ataupun pendusta. Adapun karamah kalau betul memang boleh berlaku. Mana dalil adanya karamah? Kita ambil saja kisah-kisah dalam Quran bagi orang yang bukan nabi. Contohnya Ashabul Kahfi. Kan? Allah Ta'ala sampai panjangkan umur 300 tahun. Karamah kata karamah? Karamah. Sebab apa? Mereka orang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak sabit daripada mereka zikir yang mereka buat sampai tak mati. Mereka menyelisihi sunnah Nabi tak. Mereka orang yang selamat dari akidah. Selamat akidah mereka, lari kerana menyelamatkan akidah. Lalu Allah Ta'ala jaga mereka dalam gua sampai umur mereka 300 tahun. Maka ini benda pelik tak? Pelik. Berlaku dengan ketakwaan kepada Allah? Ya. Maka kita katakan ini sebahagian bentuk karamah. Jadi kita tak menolak karamah. Mana lagi bukti? Bukti yang kedua, kisah Maryam. Nah, Maryam bukanlah orang, Nabi bukanlah Nabi. Tapi setiap kali Zakaria masuk dalam mihrab, dia tengok ada makanan. Sehingga dia tanya,
Anna laki hadha, daripada mana makanan ni, buah-buah ni? Qalat huwa min indillah, dia datang daripada Allah. Ada karamah? Ada. Tapi Maryam tu siapa? Orang yang sangat taat kepada Allah dan tidak menyelisihi manhaj agama. Yang ketiga, kisah 3 orang lelaki dalam hadis terperangkap dalam gua. Jadi ada tak benda berlaku? Ada. Memang kita tak menolak wujudnya karamah. Tapi bukan setiap kali kita berkehendak berlaku seperti mana yang kita kehendaki. Dan ada ramai lagi orang-orang soleh yang tidak pun menunjukkan tanda-tanda kepelikan dan tidak memiliki karamah dari sudut pandangan manusia, tetapi mereka adalah orang yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Contoh, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Cuba tahu tuan cara baca sejarah. Ada tak benda pelik berlaku pada Abu Bakar As-Siddiq? Biasa je. Umar Al-Khattab, waktu pun nampak waktu dia diperlihatkan tentera dia yang berperang. Dalam keadaan lah. Siapa lagi sahabat? Sahabat-sahabat mati, kena bunuh, ramai. Perang, luka. Tak ada seorang pun sahabat dapat ilmu kebal. Khalid bin Al-Walid berapa puluh luka kat tubuh dia. Mana karamah dia? Orang kita kalau tikam tak wali. Suka dah. Kita tak menolak karamah. Tapi untuk justifikasi karamah sebagai karamah, mesti dibandingkan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okay? Mesti dibandingkan dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan kita tidak menolak ada orang-orang saleh yang Allah Ta'ala sayang dan Allah Ta'ala jaga. Tapi tuan-tuan yang dirahmati Allah, kita kena ingat, sebesar mana pun orang soleh itu, kita masih ada lagi 2 hak yang lebih besar daripada dia. Hak orang soleh dihormati, disayangi, disanjungi, betul. Tapi ada lagi 2 hak yang lebih besar daripada hak orang soleh. Yang pertama, hak Allah untuk tidak disyirikkan dengan sesuatu. Yang kedua, hak Nabi SAW untuk diikuti sunnahnya. Barulah datang hak orang saleh untuk disayangi, sebagaimana Nabi SAW kata, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman seorang kamu sehingga dia mencintai saudaranya seperti mana apa yang dia cinta untuk dirinya. Mana antara hak orang saleh, dia dicintai, disayangi. Tapi jangan sampai melanggar hak yang 2 lebih utama atas tu. Jadi 3 hak kita kena. Hak Allah untuk diibadahi dan tidak disyirikkan. Hak Nabi untuk diimani dan diikuti sunnahnya. Ataupun beriman dengan syariatnya, beramal dengan sunnahnya. Dan hak orang saleh untuk disayangi, untuk didoakan. Bukan bererti orang saleh tu empunyanya syariat dan dialah memiliki manfaat dan mudarat. Tak. Itu hak Allah. Sehingga orang-orang ni walaupun mereka saleh, tidak ada seorang pun sahabat menjadikan mereka tempat untuk berdoa setelah daripada mereka mati. Okay? Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, maka itu secara ringkas yang kita boleh sebut tentang kemuliaan para ulama, para wali yang benar. Akan tetapi kena ingat, yang kita nak baca malam ni, tiba-tiba iblis dia mari tipu orang yang taat kepada Allah atau orang taat kepada Allah. Tapi dengan ilmu yang kurang, iblis pun mari memberikan sesuatu kepadanya yang kita sebut sebagai mungkin jalan sihir atau istidraj, sehingga akhirnya dia tertipu. Dia rasa hak dia buat ni betul, padahal dia menyelisihi sunnah. Waktu kita ni payah, kumpulan ni payah kita nak tegur tau. Kita kata ni bukan sunnah. Kalau bukan sunnah, takkanlah tu hawi kelebihan dia macam ni.
Dia akan kata gitu. Kita pergi merawat ruqyah syar'iyah. Baca, tugak baca. Tak sembuh-sembuh kawan tu. Mari geng dia ni sekali. Dengan serbannya, dengan tasbih mungkin besar. Siap tunjuk gambar tok guru dia. Pak, tunjuk gitu ya. Gelepar terus syaitan. Dia pun kata apa? Mengaji sunnah, buat tak jadi. Dia ni ngaji, tengok tu hawi ke dia. Sekali tunjuk gambar je, syaitan lagi. Benda tu, boleh saja berlaku bagi syaitan, tak mudah. Tidak payah untuk dia tipu manusia. Tujuan dia adalah untuk memesongkan manusia daripada orang-orang yang berpegang kepada as-sunnah. Okey? Kita kena tengok, hak tok guru dia tunjuk tu setara mana sebenarnya. Syaitan takut tu takut betul ke? Ataupun sebenarnya macam mana? Itu kena banding tu. Sama ada dia ikut Quran dan sunnah, memang syaitan takut sungguh lah. Tapi kalau dia tu buat benda yang menyelisih Quran dengan sunnah, maka sebenarnya itu adalah tipu daya iblis. Baik, kita nak baca lagi. Kembali kepada buku kita. Kisah aneh tentang karamah. Syaitan menyesatkan seorang yang lemah dari kalangan zuhud dengan menampakkan sesuatu yang seperti karamah pada dirinya, sehingga dia berani mengaku sebagai nabi. Kisah ada seorang lelaki, dia ni baik tapi ilmu dia kurang. Bila dia buat amal sikit, syaitan pun mari tunjuk kepada dia karamah. Dia anggap tu karamah. Akhir sekali dia sampai satu level, dia anggap itu mukjizat dan dia ni adalah nabi. Oh, dahsyat. Kita baca. Dinukilkan dari Abdurrahman bin Hassan. Dia bercerita, Al-Harith Al-Kadzab berasal dari Damaskus, Damsyik. Dia seorang maula Abul Julas. Dia punya ayah di Ghautah yang kerap didatangi iblis. Al-Harith sendiri dikenal sebagai ahli ibadah serta seorang zuhud. Andai dia mengenakan jubah emas, anda masih dapat melihat dalam dirinya kezuhudan. Orang zuhud sungguh dia ni. Hatta kalau pakai jubah emas pun, kita tak nampak dia terganggu dengan kemewahan emas itu. Kerana zuhudnya dia. Kita ni kalau pakai hiasan cantik sikit mulalah berasa. Tak nampak langsung tanda zuhud kita. Sengih pun lagu lain dah. Jalan pun lagu lain dah. Sembang pun lagu lain dah. Cara tanya khabar pun lagu lain dah. Saya mula cakap pun lagu lain. Padahal tak pakai jubah emas lagi. Dia ni orang zuhud sungguh. Sehingga dikatakan, kalau pakai jubah emas pun masih lagi nampak padanya ciri kezuhudan. Sebab hatinya memang tak terkesan dengan dunia. Dahsyat. Dahsyat ini. Memang dahsyat. Orang-orang takjub akan tahmidnya. Maknanya bila dia bertahmid, dia puji Allah, orang akan takjub dengan puji-pujian dia. Sebab tidak ada yang bertahmid sebagus miliknya. Satu saat, Al-Harith mengirim surat kepada ayahnya. Surat itu berisi, ayah, segeralah datang kepadaku kerana aku melihat banyak hal yang aku khawatir ia daripada syaitan. Okey. Ayahnya justru membuatnya sesat dengan mengirim balasan yang berisi, anakku, lakukanlah apa yang diperintahkan atasmu. Sungguh Allah berfirman, hal unabbiukum ala man tanazzalu syayatin, tanazzalu ala kulli affakin athim. Mahukah aku beritakan kepada kamu kepada siapa syaitan-syaitan itu turun? Mereka turun kepada setiap pendusta yang banyak berdosa. Sementara kamu bukanlah seorang pendusta dan bukan pula seorang yang banyak berdosa. Lakukanlah sahaja apa yang diperintahkan ke atasmu. Faham? Tak faham? Dia orang baik, zuhud. Tapi datang kepadanya bisikan-bisikan yang dia khawatir itu adalah bisikan syaitan. Dia tanya ayah dia, ayah, aku nak minta nasihat ni. Bahasa kita lah ni. Aku ni ada duduk dengar suara-suara macam ni.
ayah marilah datanglah kepadaku. Segeralah datang kepadaku. Aku takut benda ni syaitan. Ayah dia jawab apa? Mu dengar je lah hak dia royak tu. Bisikan itu kamu terima je. Pasal apa? Kamu tak dengar ke ayat Quran? Ayat Quran kata syaitan ni dia turun pada pendusta yang banyak dosa. Kamu orang baik, kamu tak ada dosa. Maka lakukanlah apa yang diperintahkan kepada kamu. Maka si anak ni mula merasa apa yang dia dengar tu bukanlah daripada gangguan syaitan, sebaliknya dari ilham ketuhanan. Okay? Mula dah dia fikir lagu tu. Lepas tu, Al-Harith akhirnya menemui setiap orang yang gemar ke masjid. Dia menceritakan apa yang dialaminya. Dia pun membuat perjanjian serupa keyakinan untuk menerima sesuatu yang diredai yang dilihatnya. Tetapi tidak begitu sikap yang ditunjukkan apabila melihat sesuatu yang tidak diredainya, atau dengan kata lain, dia merahsiakannya. Bahasa mudahnya, lepas pada tu, dia pergi jumpa dengan orang-orang kat masjid. Dia cakap-cakap sikit, kalau orang tu percaya, dia pun mula cerita apa yang dia dengar. Tapi kalau orang tu nampak tak berapa reda dengan dia, dia pun mula menyembunyikan identiti dia. Ni Al-Harith ni. Kepada mereka itulah Al-Harith memperlihatkan pelbagai bentuk keajaiban. Misalnya, saat mendatangi batu marmar di masjid, yang dia ketuk-ketuk dengan tangannya, lantas batu itu pun bertasbih. Ketuk-ketuk-ketuk, bunyi tasbih dekat batu. Asyad. Kita jangan ingat main-main. Kita ni tak diuji setara ni. Tapi kalau tiba-tiba Allah mari uji, tiba-tiba duduk dalam rumah kita tu bunyi. Makhluk-makhluk lain bertasbih, kita duduk berzikir, makhluk lain bertasbih. Tak siapa ayah tengah-tengah berzikir baca Quran, kipas mati pun. Oh, kipas malaikat mari nak dengar aku. Lagu tu ya, kita ni kena tipu mudah ya. Sebab kita suka benda pelik kan. Ayah suka dulu, zaman dulu. Kita suka baca. Bukan mastika, level mastika lain. Dia ada buku tebal-tebal ni, kisah wali-wali Allah. 50 kisah wali-wali Allah, gapo kisah benar, gapo kisah gapo. Tak pernah jumpa zaman dulu. Kita suka baca. Dia terjemah kitab-kitab daripada Arab, terjemah. Kita pun sukalah baca. Bila kita baca buku cerita pelik-pelik tu, kita mula menganggap kita nak kepada benda-benda pelik. Kalulah aku tengah baca Quran, tiba-tiba malaikat turun dengar. Kalulah. Tak semua kata malaikat. Kita pun dengar cerita Nabi Daud bila baca Zabur, burung berhenti. Kita tengah baca Quran, tengok ada ke burung nak berhenti, kita baca. Dia marilah benda-benda gitu. Kalulah kena tipu masa tu syaitan. Dia mari berupa burung, dia berhenti tengok. Dia kata, wah aku malaikat mari dengar. Burung berhenti. Begitu je. Semoga Allah Ta'ala jaga kita daripada tipu daya syaitan. Tapi Al-Harith ni, dia sebut kisah dia, bila dia ketuk batu marmar masjid, dia ketuk-ketuk lantas batu tu pun bertasbih. Dia juga terbiasa memberi mereka makan buah-buahan musim panas di musim dingin. Waktu musim panas, dia mari makan, bagi buah musim sejuk. Dahsyat. Bahkan Al-Harith pernah berseru, keluarlah kalian semua, akan kuperlihatkan malaikat kepada kalian. Dia pun membawa mereka ke Dairul Muran, lalu memperlihatkan beberapa sosok penunggang kuda yang tampak gagah. Nampak orang yang naik kuda. Dia kata itulah malaikat. Dia boleh tunjuk kepada orang. Sehingga akhirnya dia mempunyai ramai pengikut. Kehebatannya makin tersebar luas. Dan para pengikutnya pun semakin bertambah banyak. Sehingga beritanya sampai ke telinga Al-Qasim bin Mukhaimirah. Saat bertemu Al-Qasim, maka dia pun berkata kepada Al-Qasim, aku adalah seorang Nabi. Apa? Dia ngaku dia ni Nabi. Kita orang ngaji, boleh tak kita boleh terima benda tu? Tak
Bukan, sebab kita ngaji dalam hadis Nabi kata, wala la nabiyya ba'di. Tak ada dah nabi selepas daripada aku. Dan kita baca ayat Quran, wa ma Muhammadun ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Dan Nabi Muhammad itu adalah penutup sekalian nabi. Jadi mustahil kita boleh terima seorang mengaku nabi. Tapi kerana jahilnya Al-Harith ni, dia zuhud. Tapi kerana dia jahil, bila datang kepadanya perkara-perkara yang pelik-pelik begitu, sampai ketuk ni, bunyi batu bertasbih. Siapa dia boleh tunjuk nampak malaikat lalu, pada pandangan dia itu malaikat lah. Sehingga akhirnya dia mengaku dia adalah nabi. Jahilnya dia. Kalau orang mengaji basic ni, kalau kita lah, untuk mengaku, untuk kenal Nabi Muhammad ni Nabi akhir zaman, benda basic bagi orang ngaji lah. Semacam kahar Rasul Melayu tu, boleh ngaku jadi Rasul. Kita kata, macam mana dia boleh ngaku jadi Rasul? Tak fikir langsung. Tapi itulah level orang yang syaitan boleh tipu. Dan pengikut-pengikut dia pun mengaku, oh, kahar pula janji jamin syurga. Dia kata, kita dah jamin dah syurga. Kita dah dijamin syurga, awak ada dijamin syurga. Awak tak ada kan? Kita ada. Pengikut dia kata, hai, saya dengar. Siapa makcik tu? Betul. Kena tipu lagu tu je. Kerana apa? Kerana jahil. Sebab tu kita kena belajar. Jangan mudah ditipu. Belajar akidah asas, akidah agama yang benar. Menurut Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi bila Al-Qasim dengar lagu tu, mulalah Al-Qasim kata, kamu berdusta wahai musuh Allah. Abu Idris selalu berkata kepada Al-Qasim, buruk sekali tanggapanmu. Mengapa engkau tidak bersikap lunak terhadap Al-Harith sehingga dapat menangkapnya? Sekarang dia pasti sudah melarikan diri. Abu Idris segera berdiri dan meninggalkan majlis ini. Dia menemui Khalifah Abdul Malik, lalu menyampaikan tentang dialog tersebut. Abdul Malik kemudian mengirim pasukan dengan misi mengejar dan menangkap Al-Harith, namun mereka tidak berhasil. Abdul Malik bergerak sehingga sampai di Unaibirah. Abdul Malik sendiri menyaksikan majoriti pasukannya mengetahui pemikiran Al-Harith. Al-Harith melarikan diri sampai ke Baitul Maqdis dan bersembunyi di sana. Pengikutnya turut mencari siapa pun yang boleh mempertemukan mereka dengannya. Satu ketika seorang lelaki dari Basrah yang tiba di Baitul Maqdis. Dia diperintahkan agar menemui Al-Harith. Sesudah bertemu, Al-Harith bertahmid dan mengkhabarkan mengenai dirinya kepada lelaki itu. Al-Harith mengaku sebagai seorang nabi yang diutus. Mendengar pengakuan tersebut, lelaki asal Basrah itu mengucap, kata-katamu sungguh bagus, tapi aku perlu waktu untuk berfikir. Al-Harith menyahut, silakan, manfaatkanlah waktumu, fikirkan sahaja dahulu. Orang Basrah itu keluar. Beberapa waktu kemudian dia kembali dan menanggapi perkataan Al-Harith. Maka dia berkata, kata-katamu sungguh bagus dan mengena di dalam hatiku. Aku beriman kepadamu dan aku meyakini bahawa inilah agama yang lurus. Selanjutnya Al-Harith pun memerintahkan agar orang Basrah itu tidak dihalangi saat ingin bertemu dengannya. Kerana itu dia leluasa untuk menemui sang Nabi, bahkan mengetahui tempat keluar masuk peribadinya dan ke mana Al-Harith akan berlari ke dalam keadaan darurat. Ya, kini dia menjadi orang yang paling tahu tentang Al-Harith. Satu hari orang Basrah itu berkata kepada Al-Harith, izinkan aku pergi bermusafir. Orang tu kata, mau bermusafir ke mana? Dia kata, ke Basrah. Sebagai orang pertama yang menyeru untukmu di sana. Dia kata, aku nak minta, aku nak balik Basrah, aku nak ajak orang beriman kepada kamu. Al-Harith kemudian memberikan izin kepadanya untuk berdakwah. Akhirnya setiba di Basrah, lelaki itu memiliki kesempatan bertemu dengan Khalifah Abdul Malik yang diketahui tengah berada di Unaibirah. Manakala mendekati khaimah Abdul Malik, lelaki tadi meneriakkan, aku mau menyampaikan nasihat, aku mau menyampaikan nasihat.
Nasihat apakah yang anda ingin sampaikan? Tanya seorang prajurit. Nasihat untuk Amirul Mukminin. Sang khalifah mengizinkan masuk. Para prajurit pun lantas mempersilakan orang Basrah itu masuk. Dia masuk menemui Abdul Malik yang tengah didampingi sejumlah orang kepercayaannya. Dia kata, aku mau menyampaikan nasihat. Nasihat apa? Kata Abdul Malik. Biarkan aku berbicara empat mata dengan engkau tanpa seorang pun di dekatmu, pintanya sebagai syarat. Khalifah Abdul Malik lantas memerintahkan semua yang ada di dalam khemah itu untuk keluar dari situ. Setelah itu dia menyeru kepada lelaki ini, mendekatlah kemari. Orang yang berasal dari Basrah itu mendekat, sedang posisi Abdul Malik berada di atas singgasananya. Apa khabar? Tanya Abdul Malik. Ni? Apa khabar apa? Al-Harith, kata orang lelaki. Jawabnya lirih namun tegas. Ketika mendengar orang Basrah itu menyebut nama Al-Harith, Abdul Malik langsung turun dari singgasananya menuju ke tanah tempat si pelapor berdiri. Di mana dia? Tanya Abdul Malik. Wahai Amirul Mukminin, dia berada di Baitul Maqdis. Aku tahu betul jalan masuk, jalan keluar masuknya. Tutur orang Basrah itu menjelaskan. Dia pun menuturkan kisahnya dengan Al-Harith, termasuk yang harus dilakukan terhadap si Nabi palsu ini. Abdul Malik lalu menyimpulkan, kamu temannya. Sejak saat ini, kamu adalah Amir Baitul Maqdis dan Amir kami di sini. Silakan kamu perintahkan apa sahaja kepada kami sesuai rencana. Orang Basrah itu mengerti dan mula menjelaskan, wahai Amirul Mukminin, utuslah bersamaku beberapa orang yang tidak faham bahasa Arab. Abdul Malik kemudian mengirimkan 40 orang dari Farghanah. Abdul Malik memerintahkan, pergilah bersama orang ini. Apa saja yang dia perintahkan kepada kalian, patuhilah. Abdul Malik juga mengirimkan surat kepada pemimpin Baitul Maqdis yang berisi pernyataan, si fulan adalah amirmu, sehingga dia keluar, taatilah perintahnya. Begitu tiba di Baitul Maqdis, orang Basrah tersebut diam-diam menyerahkan surat khalifah tadi kepada amir di sana. Sang amir pun berkata, silakan anda perintahkan apa saja kepadaku. Orang Basrah ini berkata, kumpulkan seluruh lilin yang ada di negeri ini. Lalu serahkan setiap lilin kepada satu orang. Tempatkanlah orang-orang itu di lorong-lorong dan sudut-sudut Baitul Maqdis. Nanti saat aku serukan nyalakan, maka berarti mereka semua harus menyalakan lilin masing-masing. Sang Amir Baitul Maqdis menempatkan orang-orang di lorong-lorong dan sudut-sudut Baitul Maqdis secara sesuai perintah. Orang Basrah itu kemudian mendekati tempat Al-Harith berada. Dia mendatangi pintu lalu menyeru pada sang penjaga pintu, izinkanlah aku menemui Nabi Allah. Penjaga pintu menyahut, pada saat seperti ini tidak boleh ada seorang pun yang menemuinya sehingga pagi tiba. Lelaki itu menyeru, beritahu beliau kalau aku telah kembali dan begitu rindu kepadanya, bahkan sebelum aku tiba di Basrah. Si ajudan pun masuk dan menyampaikan perkataan orang Basrah tersebut kepada Al-Harith. Maka Al-Harith memerintahkannya agar membuka pintu. Lalu orang Basrah itu berseru kepada orang-orang, nyalakan lilin. Seluruh lilin kemudian dinyalakan sehingga suasana malam menjadi terang benderang seperti di siang hari. Selanjutnya orang Basrah itu berpesan, siapa saja yang melintas di depan kalian, tangkaplah dia. Ingat, siapa pun orangnya harus diamankan. Orang Basrah tersebut pun masuk setelah penjaga keluar dan mengetahui rencananya dan menelusuri satu tempat yang dia ketahui sebagai jalan rahsia untuk dapat mencari Al-Harith. Meski demikian, pencarian tidak membuahkan hasil. Para pengikut Al-Harith berkata, mustahil kalian hendak membunuh Nabi Allah, dia baru saja diangkat ke langit. Pencarian Al-Harith pada sebuah celah yang dipersiapkan sebagai terowongan dilakukan oleh orang Basrah itu. Lantas dia memasukkan tangannya ke dalam terowong sempit ini dan tangannya menyentuh baju yang dikenakan Al-Harith. Dia segera menarik Al-Harith sehingga membawanya keluar. Dia berkata kepada orang Farghanah, ikatlah dia. Mereka bergegas mengikatnya. Saat dibawa dengan kuda pengantar, Al-Harith bertanya, apakah kalian akan membunuh seorang yang mengatakan Rabbku Allah, Tuhanku Allah? Maka salah satu dari orang Farghanah yang tidak faham Arab
berkata, ini adalah karamah kami, maka keluarkanlah karamah anda. Mereka membawa Al-Harith hingga sampai ke depan Khalifah Abdul Malik. Tahu akan kedatangannya, Khalifah memerintahkan supaya memasang kayu untuk menyalib Al-Harith. Lantas Al-Harith disalib. Abdul Malik kemudian meminta tombak lalu memerintahkan prajurit menikam Nabi palsu ini. Namun pada saat ditikamkan ke tulang rusuknya, tombak itu terpental, terpelanting sehingga orang-orang pun berteriak, Nabi itu tidak lut oleh senjata. Melihat apa yang terjadi, salah seorang Muslim meraih tombak tadi lalu berjalan menghampiri Al-Harith. Dia maju dan mencari tahu apa yang harus dilakukan. Ketika berada tepat di hadapan Al-Harith, dia menikam bahagian antara dua tulang rusuknya dan dia pun berhasil menembus anggota tubuh ini sehingga membunuhnya. Al-Walid bertutur, aku diberitahu bahawa Khalid bin Yazid bin Muawiyah menemui Abdul Malik bin Marwan. Khalid bin Yazid lalu berkata, andai aku ada pada saat itu, aku tidak akan menyetujui keputusan membunuhnya. Mengapa? Tanya Abdul Malik. Khalid lantas menjawab, dia hanya menganut satu faham, andaikan anda membuatnya kelaparan, nescaya faham itu hilang darinya. Baik, cerita panjang. Al-kisahnya, orang zuhud mengaku jadi Nabi. Akhirnya mati kena bunuh disebabkan dia mengaku jadi Nabi itu. Kata khalifah akhirnya, Khalid bin Yazid kata apa? Aku tak setuju kamu bunuh. Sebab dia salah faham. Kalau kamu biar dia lapar sikit, dia boleh berubah akidah dia. Tapi memang dari sudut hukum, siapa mengaku jadi Nabi boleh saja dibunuh. Baik. Talbis iblis dengan sesuatu perkara yang menyerupai karamah pada wali Allah. Jadi itu tadi kita baca kisah macam mana orang zuhud yang sangat baik puji-pujiannya terhadap Allah ditipu oleh iblis sehingga akhirnya mengaku menjadi Nabi. Baik. Betapa banyak orang yang tertipu oleh sesuatu yang menyerupai karamah. Sebelumnya telah kami riwayatkan dari Abu Imran, dia berkata, Farqad berkata kepadaku, wahai Abu Imran, hari ini aku sedang fokus terhadap urusan pajakku, iaitu sebesar 6 dirham. Hilal sudah muncul sementara aku belum mempunyai wangnya, maka aku hanya bisa atau boleh berdoa. Setelah itu ketika aku sedang berjalan di tepi sungai Furat, tiba-tiba aku menemui recehan sekitar 6 dirham. Aku lantas mengambil wang itu dan menimbangnya. Ternyata jumlahnya tepat 6 dirham, tidak kurang, tidak lebih. Abu Imran berkata, sedekahkan wang itu kerana itu bukan milikmu. Ketahuilah Abu Imran adalah kunyah dan panggilan Ibrahim An-Nakhai, salah seorang ahli fiqh yang berasal dari Kufah. Perhatikanlah perkataan dan sikap fuqaha yang tidak mudah diperdaya. Abu Imran menceritakan bahawa wang tersebut tergolong luqatah dan dia tidak tertarik dengan kisah mengenai sesuatu yang menyerupai karamah. Abu Imran tidak menyuruh Farqad mengumumkan luqatah itu kerana menurut mazhab orang Kufah, luqatah yang nilainya kurang dari 1 dinar tidak wajib diumumkan. Sepertinya Abu Imran menasihatkan Farqad agar menyedekahkan wang tersebut supaya tidak membuat dirinya mengira diberikan kemuliaan berupa karamah untuk mengambil dan menginfakkan wang tersebut, membelanjakanlah wang tersebut. Baik, faham cerita tu. Seorang lelaki dia ada hutang. Okey. Hari ini aku tengah fikir masalah hutang, ada hutang sebesar 6 dirham. Dah cukup bulan dah ni, duit tak ada lagi. Tiba-tiba waktu aku berjalan, tengah-tengah berjalan, jumpa duit sekitar 6 dirham. Sama dengan hutang aku. Tak lebih, tak kurang. Jadi dia pun pada saat itu dia kata, ni mungkin Allah Ta'ala nak bagi kat aku lah. Karamah ni memang boleh cukup-cukup nak bayar hutang, tak lebih, tak kurang. Duit aku jumpa sama dengan jumlah hutang aku. Lepas tu dia tanya Abu Imran. Abu Imran kata, jangan ambil duit itu, sebaliknya sedekah. Baliknya sedekah. Kenapa pula kena sedekah? Sebab dari sudut hukum, duit itu adalah luqatah. Luqatah ni apa? Barang-barang yang kita jumpa yang tak tahu tuan dia.
Apa hukum luqatah? Hukum luqatah dia kena iklan sampai jumpa tuan. Setelah beberapa waktu, setahun tak ada tuan, barulah boleh diambil oleh fulan yang menemuinya. Tapi pada mazhab ahli Kufah, yang kena iklan ni yang bernilai 1 dinar ke atas. Bawah daripada 1 dinar, tak perlu iklan, tapi ambil sedekah saja. Jadi oleh kerana dia ni, dia takut orang yang jumpa tu tertipu. Dia anggap ini adalah karamah. Dia kata, mu ambil, jangan belanja duit ini, sedekahkan, infak tempat lain, jangan guna buat bayar hutang lah. Supaya apa? Supaya dia tak nak anggap bahawa ini adalah karamah. Dia takut tertipu dengan sebab tu. Yeah? Kadang-kadang benda-benda banyak Tuhan hawi keselamatan kepada kita, betul. Tapi kadang-kadang kita ditipu. Oh, mu ni hebat lah. Berapa kali dah nak berlaku kecelakaan, tapi tak berlaku. Sebab itulah Allah jaga kamu ni. Dia pun mula rasa, aku ni Tuhan jaga. Lama-lama dia tak semayang berjamaah pun, Tuhan jaga. Dia buat benda maksiat pun, tak apa, Tuhan jaga. Akhir sekali, dia tenggelam dalam panggil keasyikan terhadap karamah dia sendiri. Dari Ibrahim Al-Khurasani, dia bertutur, satu saat, tatkala hendak berwudu, tanpa diduga aku menemukan bejana dari mutiara yang berisi air dan siwak dari perak. Ujung siwak ini lebih halus dari sutera. Aku kemudian bersiwak dengannya dan berwudu dengan air itu. Setelah selesai kedua barang itu aku tinggalkan. Dia kata, ada juga orang tu tengah-tengah nak berwudu, tiba-tiba ada satu bekas daripada mutiara yang berisi air. Bejana dari mutiara yang berisi air dan siwak dari perak. Bagaimana? Hujung siwak tu lebih halus daripada sutera. Aku pun guna berwuduk. Lepas tu habis aku pun tinggal. Seolah-olah memang benda ni datang untuk memberikan pahala lebih kepada dia lah. Namun kisah di atas bersumber dari orang yang tidak boleh dipercayai periwayatannya. Kalaupun sahih, kisah ini menunjukkan minimumnya ilmu Al-Khurasani. Kerana jika memahami fiqh, tentu dia tahu bahawa menggunakan siwak perak tidak dibolehkan. Jadi lantaran ilmunya minimum, sedikit, maka tanpa ragu dia memakai siwak dari perak tersebut. Apabila dia mengira ia sebagai karamah, perlu dimaklumi bahawa Allah tidak akan memuliakan seseorang dengan sesuatu yang dilarang digunakan menurut syariat, kecuali apabila Allah hendak menampakkan hal tersebut sebagai ujian bagi dirinya. Kadang-kadang Allah Ta'ala memang bagi karamah, tapi karamah ni kadang-kadang Allah bagi benda tu pelik je, tapi bukan sebagai karamah. Ada juga disebut sebagai ujian, ibtila. Tuhan nak tengok kita ni setara mana. Jadi sebab tu lepas lama kita dah belajar gini, dulu kita minat benda-benda pelik, lah ni kita takut pula kalau benda pelik berlaku kat kita. Kita takut terfitnah, kita takut diuji oleh Allah. Baik kita tak tahu kemuliaan kita di sisi Allah, supaya kita boleh terus-menerus melakukan ketaatan kepada Allah. Allah Ta'ala kata, walladzina yu'tu ma atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Mereka buat amal tapi hati mereka tetap takut kepada Tuhan. Kenapa? Sebab mereka takut amalan mereka tidak diterima oleh Allah. Orang-orang soleh dalam Quran begitu sifat dia. Kita bimbang, kita buat, tiba-tiba dapat karamah. Contohlah, dianggap karamah. Pertama sekali fitnah dia, kita akan anggap amalan kita diterima oleh Allah. Kemudian kita akan anggap kita memiliki kedudukan yang istimewa di sisi Allah. Dan di saat itu iblis mulalah mari macam-macam lagi dia boleh bisik, sehingga akhirnya kita menyimpang daripada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan para ulama dulu, para orang soleh tidak pernah beramal untuk cari karamah. Orang kita ni memang nak ilmu kebal. Zikir sekian-sekian, tujuan dia nak suruh kebal. Memang nak ilmu pelik. Amalan sekian-sekian untuk dapat benda pelik tu. Lalu bila dia dapat ilmu kebal, dia tanya, buat amalan ke apa dapat ilmu kebal? Dia nak buat juga.
Padahal kalau dia sudah niat nak ilmu kebal tu salah dah buat amal. Patutnya kita buat niat dapat pahala, niat menambahkan ketakwaan kepada Allah. Itu niat patut kita beramal dengannya, bukan nak cari benda pelik. Okey? Jadi sebab tu bila kita baca kisah-kisah orang soleh, benar ada karamah berlaku. Tapi tak pernah pun mereka beramal untuk mendapatkan kemuliaan itu. Melainkan Allah bagi kepada mereka waktu Allah nak bagi, dan dia pun kadang-kadang tak tahu pun benda tu Allah nak bagi kat dia. Okey? Sebaliknya kalau orang sihir, dia boleh tunjuk. Bila dia nak tunjuk, dia boleh tunjuk bila masa dia nak tunjuk. Nabi pun tak boleh lagu tu. Kita baca dalam surah kejap. Mana ada ayat dia? Sekejap. Okey, surah Ibrahim ayat yang ke-11. Ayat ke-10 dan ke-11. Ayat ke-10 dan 11. Surah Ibrahim. Ni cerita Nabi ni bila diminta mukjizat. Cerita Nabi bila diminta mukjizat. Bandingkan dengan cerita wali, hak level dia sepatutnya lebih rendah. Allah Subhanahu wa taala sebut, qalat rusuluhum afillahi syakkun fatiris samawati wal ard yad'uukum liyaghfira lakum min dhunubikum wa yuakhirakum ila ajalin musamma qalu in antum illa basharum mithluna turiduna an tasudduna amma kana ya'budu abauna fa'tuna bisultanin mubin. Maksud dia, rasul-rasul mereka bertanya, patutkah berlaku sebarang keraguan tentang wujudnya Allah yang menciptakan langit dan bumi? Ia menyeru kamu beriman kerana hendak membersihkan dan melepaskan kamu dari dosa-dosa kamu dan memberi tempoh kepada kamu sehingga suatu masa yang tertentu. Mereka menjawab, kaum dia jawab, kamu ni manusia sama seperti kami je. Dan kamu bertujuan hendak menyekat kami dari menyembah apa yang telah disembah oleh nenek moyang kami. Lalu mereka minta dengan nabi-nabi itu, oleh itu bawalah kepada kami satu bukti yang jelas nyata. Mana kaum ni minta bukti kenabian daripada Rasul. Ini ayat ni. Okay? Faham? Apa jawab Rasul? Tengok ayat 11. Qalat lahum rusuluhum. Berkatalah rasul-rasul mereka. In nahnu illa basyarum mithlukum. Kami ini tidak lain hanyalah manusia seperti kamu juga. Tetapi Allah melimpahkan kurnianya kepada kami yang dikehendaki kepada kehendakinya dari hamba-hambanya. Dan di sini titik fokus kita, point yang kita nak sebut. Dan kami tiadalah berkuasa mendatangkan atau membawa kamu sebarang bukti, yakni mukjizat, melainkan dengan izin Allah. Nabi nak tunjuk mukjizat, waktu kaum dia minta, Nabi jawab apa? Kaum dia jawab apa? Kami tak boleh nak tunjuk melainkan apa yang Allah izin. Mana mereka sendiri tidak memiliki mukjizat tersebut. Bila kaum Quraisy minta dengan Nabi Muhammad tukar Bukit Safa jadi emas, Nabi minta dengan Allah, ya Allah, boleh tak tukar Bukit Safa jadi emas? Jibril kata boleh, Allah Ta'ala boleh, tapi dengan syarat, kalau kaum kamu tidak beriman juga selepas Allah tukar Bukit Safa jadi emas, maka Allah akan timpakan kepada mereka satu azab yang tidak pernah Allah timpakan kepada umat sebelum ini. Lepas daripada itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tarik balik, kata tak apalah, biarlah aku cuba lagi untuk ajak mereka kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Maknanya Nabi bukan Nabi yang berkuasa memberikannya. Nabi minta dengan Allah. Kalau Allah izin, ya. Kalau Allah tak izin, tak. Dan kaum-kaum lain bila minta dengan nabi-nabi mereka, nabi mereka jawab, kami ni orang macam kamu je.
Tidak berkuasa mendatangkan mukjizat melainkan dengan izin Allah. Jadi kalau mukjizat tu level lagu tu, karamah lagi lah. Kalau setiap kali orang tu kejap-kejap tubik karamah, kejap-kejap tubik karamah, maknanya bahasa mudah kita kata itu sifatnya ahli sihir. Kerana Allah Subhanahu Wa Taala mengizinkan ahli sihir ni dengan istidraj dan juga dengan bantuan syaitan boleh mendatangkan apa yang mereka nak setiap kali mereka nak. Okey. Adapun karamah boleh berlaku tapi tak senantiasa berlaku. Kadang-kadang Allah Ta'ala datangkan, kadang-kadang Allah Ta'ala tak bagi. Baik. Jadi sebab tu saya katakan muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah, hati-hati. Kalau kadang kita lari daripada benda-benda pelik, biarlah benda kita tak pelik. Dulu mula-mula ada teringat juga. Kalau benda gini berlaku, macam-macam lah kita ni. No. Dengar kicau Tok Wali tu isi air dalam kereta, ganti minyak, tak mampu kereta tu boleh jalan beratus. Kita pun mikir, aku kalau habis minyak ni terlalu berbahaya jadi ke tak? Tapi nasib baiklah Tuhan tak uji siapa berbahaya sengoti. Tapi begitulah, bila kita dah baca cerita pelik, akhir sekali kita suka. Dan orang itu dianggap wali. Tapi kalau kita banding dengan petunjuk Quran dengan sunnah, wali Allah sebenarnya ialah orang yang taat kepada Allah, mengikuti sunnah Rasul dan tak semestinya dia memiliki benda-benda pelik. Boleh. Jadi ada banyak lagi cerita sebenarnya sebagai contoh. Nanti kita akan sambung pada pertemuan kita yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan nak tanya? Ya. Kita pun kata, aku nampak dah lah benda ni dalam mimpi dulu. Belum berlaku dah nampak dah berlaku. Nah, kalau pun dia berlaku, jangan pernah kita kata itu karamah. Mungkin kita kebetulan. Mungkinlah kita kata kebetulan. Dan jangan tazkiyah diri sendiri. Jangan. Yalah, ilham tu kadang-kadang Allah Ta'ala bagi mimpi yang benar, mimpi yang soleh tu ada. Tapi kalau dengan mimpi tu, kita nak anggap wali, kita tahu dia mimpi tu, mimpi siapa macam. Kita banding, kita solat 5 waktu lagu mana. Kita mustahil berlaku karamah pada seorang yang jauh daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Benda pelik tu boleh berlaku dalam kehidupan ni, banyak benda pelik. Kadang-kadang kita nak kemalangan tak jadi kemalangan. Sikit lagi nak kena. Kita tengok dalam video kadang-kadang seconds, beberapa saat yang menyelamatkan dari kematian. Kadang-kadang orang kafir tak beriman pun berlaku pada dia. Benda-benda macam tu. So jadi kita tak boleh nak andai nak kata itu adalah karamah. Ambil kata-kata Imam Syafi'i tadi. Imam Syafi'i kata, kalau kamu tengok orang terbang di langit sekalipun, jadi jangan anggap dia tu wali sehingga kamu bandingkan amalannya dengan Quran dan Sunnah. Dan kita nak mati dalam keadaan berpijak di atas manhaj ahli sunnah wal jamaah, walaupun dalam keadaan kita tak terima benda-benda pelik gitu. Lebih selamatlah, lebih aman daripada fitnah. Kalau benda tu Allah bagi contohnya, dan kita tak anggap pun benda tu karamah pada kita, tak ada masalah. Contoh kita kata, tak tahulah aku. Pernah berlaku tapi boleh jadi kebetulan kot. Tapi kita stay dengan amalan yang kita dah buat. Itu lebih baik. Supaya kita tidak terfitnah diri kita dengan menganggap kita ni orang yang, lebih baik kita menunduk merendah diri. Sahabat-sahabat Nabi, kita pernah jumpa ada seorang tabi'in kata, saya lupa nama dia. Aku jumpa 30 orang sahabat Nabi. Ke-30, semua 30 tu takut ke atas diri mereka kemunafikan. Padahal dia sahabat. Lepas tu Allah Ta'ala kata, fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Jangan kamu sucikan dirimu sendiri, kerana Allah lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. So dalam isu karamah ni, kita sangat-sangat
elakkan diri jangan tertipu. Dan jangan justifikasi amalan kita berdasarkan karamah. Oh, dia buat amalan ni macam ni, macam ni, macam ni, dia dapat ilmu kelebihan macam ni, macam ni, macam ni. Kelebihan bukan justifikasi amalan. Yang memberikan amalan tu benar ataupun tidak Al-Quran dan juga As-Sunnah. Lebih baik kita, kalau kita dapat, kita diam, jangan cerita kat orang, dan kita pun tak anggap benda tu sebagai satu benda yang istimewa. Kita takut mari penyakit ujub pula nanti naya. Lebih baik kita kata, aku ni hamba Allah yang biasa, kelebihan dah ada pada Allah. Kalau nak dapat kemuliaan, lebih baik dapat kemuliaan di syurga. Sehingga siapa sahabat yang kaya, Abdul Rahman bin Auf ke Uthman bin Affan, dia tengok harta dia, dia menangis. Dia kata, aku takut ini adalah ganjaran yang Allah segerakan untuk aku di dunia, sehingga aku takut tidak ada lagi ganjaran untukku di akhirat. Apa setara tu sahabat-sahabat Nabi. Dia tak cari benda-benda pelik, benda-benda yang memuliakan dia di dunia, sebab dia lebih menginginkan akhirat dia. So benda-benda macam tu kita kena elokkan diri dengan tu. Kadang-kadang orang tu mimpi, dia kata dia mimpi jumpa Nabi. So dia anggap dia ni betul, dia anggap dia ni baik, dia wali dan sebagainya. Padahal amalan dia menyelisih sunnah Nabi. Takkanlah seorang yang menyelisih sunnah Nabi pada amalannya boleh datang Nabi tunjuk apa tu, memberikan kemuliaan, Allah berikan kemuliaannya dengan mimpi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, menyelisih Nabi. Jadi benda-benda macam itulah kalau boleh kita elakkan. Boleh jadi berlaku, tapi lebih baik kita jaga diri kita, mengelakkan diri daripada tertipu dengan perkara tersebut. Dan kita minta tujuan apa kita nak benda tu. Benda-benda pelik gitulah. Kita nak tahu masa depan kau, kita nak dapat ilmu-ilmu gaib kau, kita apa. Semua tu kalau ada maksud kebaikan dunia, biarlah datang melalui orang lain supaya kita tak terfitnah agama kita. Kalau datang untuk kebaikan akhirat, maka lagi-lagi patutlah kita tak perlu kaitkan dengan dunia. Sebaiknya kita tangguhkan dia, minta-mintalah kebaikan itu untuk akhirat kita. Gitulah saja. Wallahu ta'ala alam. Ya.